Saya tidak berniat untuk campur tangan dengan pentadbiran kerajaan, dengan kuasa-kuasa ketua menteri dan dengan gelagat ataupun sikap-sikap ahli-ahli perniagaan dalam negeri ini. Tetapi saya terpaksa membuat kenyataan akhbar ini atas kapasiti ataupun atas tugas saya sebagai timbalan pengurusi GRS, yaitu kerajaan negeri yang memerintah di Sabah sekarang ini. Seperti mana yang sedia dimaklumi oleh rakyat negeri Sabah bahawa sehari dua yang lalu ini telah diviralkan satu isu yang amat kontroversial, yaitu di mana Ketua Menteri Negeri Sabah telah dituduh untuk menyalahgunakan kuasa beliau berhubung dengan permohonan beberapa bidang tanah di Balambangan. Jadi setahu umum juga melalui berita yang diviralkan bahawa permohonan tanah di Balambangan itu adalah daripada syarikat yang berkenaan dan nama pemohon itu di belakang syarikat ialah Datuk Thomas H. Perkara yang menjadi kontroversial ini ialah pasal soal buruk sangka kepada pihak yang tidak bertanggung jawab menuduh Ketua Menteri menyalahgunakan kuasa. Bagi saya, kalau sekiranya ada sesuatu perkara yang tidak betul, tidak kena, dan kepada mereka-mereka yang telah menyebarluaskan isu ini, kalau mereka berfikiran bahawa mereka adalah di atas landasan yang benar, kenapa tidak buat secara terbuka? Buat press conference, lepas itu nyatakan apa perkara-perkara yang tidak kena berhubung dengan pentadbiran Ketua Menteri. Jangan berselindung di sebalik media sosial di mana nama ataupun identiti pihak yang menuduh itu adalah tidak dikenali. Ini adalah amat tidak wajar kerana pengalaman saya selama berpolitik lebih 40 tahun, ada pemimpin-pemimpin yang telah dituduh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan pada akhirnya apabila mereka yang dituduh itu dihadapkan di mahkamah, mereka menang. Sebagai contoh, pada ketika waktu saya bertugas di Kuala Lumpur sebagai Speaker Dewan Rakyat, seorang Menteri UMNO telah dituduh oleh seorang pembangkang berhubung dengan projek yang dikenali sampai sekarang ini, iaitu projek lembu atas bangunan ataupun dalam apartmen. Yang tertuduh itu ialah suami kepada Datuk Sarizat Abdul Jalil. Jadi tuduhan itu telah dibuat oleh seorang pembangkang yang sekarang ini memegang jawatan sebagai menteri dalam kerajaan perpaduan. Tuduhan seolah-olah Datuk Sarizat bersalah. Tetapi apabila suami Datuk Sarizat dihadapkan di mahkamah, terbukti bahawa Datuk Sarizat tidak bersalah dan suami kepada Datuk Sarizat juga tidak bersalah, tetapi malang bagi Datuk Sarizat, the damage was already done. Bermakna satu tindakan yang telah merosakkan kerjaya politik seseorang yang di suatu ketika dia tidak pun bersalah. Jadi sehubungan dengan latar belakang kenyataan seperti demikian, saya tahu, bukanlah saya tahu sangat secara mendalam berhubung dengan tanah-tanah di Balambangan itu. Setahu saya, tanah di Balambangan itu selain daripada ada sebuah kampung yang tidak berapa padat penduduknya, ada beberapa bidang tanah yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri kepada dua syarikat kerajaan yang berhubungan kerajaan, yaitu SIDCO dan Yayasan Sabah. Dan saya juga dapat tahu bahawa di Pulau Balambangan itu mempunyai pasir silika yang amat dikejar oleh penyaga-penyaga yang minat dengan sumber asli tersebut. Jadi saya juga dapat tahu bahawa pada sewaktu kerajaan negeri Sabah diterajui oleh Parti Warisan yang diketuai oleh Datuk Safi Abdal, kerajaan negeri Sabah telah menandatangani, iaitu menerusi Yayasan Sabah, menandatangani dengan sebuah syarikat daripada Sarawak,
Dan kepada mereka yang ingin untuk dapat tahu ini, buatlah investigative journalism itu, ambil tahu. Tetapi pada ketika waktu kerajaan sekarang ini mengambil alih, saya juga dapat tahu bahawa surat perjanjian joint venture di antara Yayasan Sabah, anak syarikat Yayasan Sabah dan syarikat yang terkemuka dari Sarawak itu telah dibatalkan oleh kerajaan Datuk Ajiji atas sebab-sebab yang tertentu, bahwa joint venture agreement itu ialah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan dalam perjanjian. Itu setahu saya. Yang saya tahu juga di Pulau Balambangan itu ada kawasan-kawasan yang telah dinyatakan bahawa ianya dalam Taman Tun Mustapa ataupun Taman-Taman Sabah. Jadi bermakna ada tempat-tempat yang tidak boleh dibuat apa-apa kegiatan di sana. Termasuk eksploitasi pasir silika. Jadi kontroversi yang timbul beberapa hari yang lalu ialah mengenai dengan beberapa syarikat yang konon meminta tanah di Balambangan dan tujuan memohon tanah itu ialah untuk penternakan kambing. Jadi secara kebetulan individu yang terlibat dalam permohonan ini ialah Datuk Thomas Ha. Saya kenali Datuk Thomas Ha berpuluh tahun, bukan beberapa tahun yang lalu. Berpuluh-puluh tahun sejak saya wakil rakyat di Tampasok lagi. Bayangkan berapa puluh tahun. Beliau ini adalah seorang ahli penyagaan yang bagi saya amat unik karakternya. Dia amat gemar untuk membangun tempat-tempat terpencil untuk jangka masa panjang yang di luar pemikiran penyaga-penyaga lain yang semata-mata ingin untuk mengaut keuntungan secara cepat. Saya bagi sebagai contoh. Saya dapat maklum daripada Datuk Thomas ini setelah kami tidak berhubung beberapa lama, bahawa dia ada membuat aktiviti agro pertanian, menanam koko, menanam getah dan sedemikiannya di Papua New Guinea. Jadi apabila saya tanya kenapa terlampau jauh sangat you melabur sana di Papua New Guinea, kenapa tidak melabur di negeri sendiri? Jawaban beliau ialah kadang-kadang kalau melabur di negeri sendiri itu banyak macam halangan karena birokrasi yang dikenakan. Jadi kalau di Papua New Guinea itu bukan sahaja syarikat Datuk Thomas Ha ini, malahan ada beberapa syarikat yang terkemuka daripada Sarawak seperti Rimbunan Hijau juga turut melabur di Papua New Guinea. Jadi saya ada buat research sedikit mengenai dengan soal ini, dan apa yang saya dapat ialah satu tabloid daripada Papua New Guinea di mana gambar-gambar Datuk Ha dan pembesar-pembesar negara Papua New Guinea terpapar dalam satu tabloid mengenai dengan kegiatan beliau di Papua New Guinea. Jadi saya tidak heran kalau sekiranya Datuk Thomas Ha ini dia meminta beberapa bidang tanah di Balambangan untuk menternak kambing. Karena setahu saya pernah menjadi Menteri Pertanian dan Perikanan Negeri Sabah di suatu ketika dahulu. Jenis binatang kambing ini dia suka kepada tanah-tanah yang dry, kering, seperti di Balambangan. Kambing tidak suka dengan perkara-perkara yang menyejukkan badan kambing ataupun selalu hujan. Jadi saya tidak heran kalau Datuk Thomas terfikir bahawa dia mau memelihara binatang kambing di Balambangan. Kalau dia berani untuk melabur di negara Papua New Guinea, apa juga Balambangan itu. Jadi saya juga secara pribadi, saya tahu kedudukan Pulau Banggi, kedudukan Balambangan dan kedudukan pulau-pulau di sekitar Pulau Banggi seperti Balambangan. Dan pendapat saya yang bukan expert dalam bidang ini, tempat itu adalah amat sesuai. Dan selain itu mungkin Balambangan juga sesuai untuk pelancongan, tetapi sesiapa yang tahu berhubung dengan cuaca di sekitar Pulau Banggi dan Balambangan, saya rasa tidak ada siapa pelabur dalam bidang pelancongan akan melabur di situ, oleh kerana suasana kadang-kadang tidak menentu dan tidak kondusif untuk industri pelancongan.
Itu setahu saya. Setahu saya pula berhubung dengan sikap, karakter Ketua Menteri sekarang, yaitu Datuk Ajiji Muhammad Nur, dituduh seperti demikian. Saya langsung tidak percaya bahawa Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Negeri Sabah akan berani ataupun tergamak untuk berbuat sesuatu di mana beliau terpaksa menyalahgunakan kuasa beliau demi untuk kepentingan diri sendiri. Ini pengalaman saya sejak saya berada berdekat dengan Ajiji sebagai Ketua Menteri. Saya dilantik oleh beliau sebagai pengurusi Tanjung Aru Eco Development Sendirian Berhad, iaitu sebuah syarikat milik kerajaan yang juga bermacam-macam kontroversi yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bayangkan, saya sebagai pemimpin yang telah lama dalam kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, Yang Amat Berhormat Datuk Ajiji berani menasihatkan saya. Dia kata, Tan Sri, dalam membuat sesuatu perkara, menjalankan tugas, sama sekali jangan menggunakan kuasa-kuasa yang melanggar mana-mana undang-undang. Buat secara yang terbaik demi untuk rakyat. Itu sikap Datuk Ajiji. Jadi kalau Datuk Ajiji berani menasihatkan orang seperti saya yang cukup matang juga dalam bidang pentadbiran ini. Pernah saya menjadi Menteri Persekutuan, pernah saya menjadi Menteri Dalam Negeri, pernah saya berdamping dengan pembesar-pembesar negara berpuluh tahun. Kalau Datuk Ajiji berani menasihatkan begitu, bermana saya yakin dan percaya Datuk Ajiji tidak akan tergamak untuk menyalahgunakan kuasa beliau. Bagi saya, apa yang berlaku ini adalah amat malang bagi Yang Amat Berhormat Datuk Ajiji, oleh kerana sikap dan kepimpinan, style kepimpinan beliau yang lemah lembut, inklusif, tidak pandai menghentam pihak lawan, terutama sekali struk politik. Selepas itu mendapat tuduhan seperti demikian, saya secara peribadi amat sedih. Kenapa kepimpinan yang begitu baik sekarang ini dibuat pula tuduhan yang tidak berasas. Kalau tuduhan-tuduhan seperti demikian dikenakan kepada pemimpin seperti saya yang celupar apabila bercakap, hentam sana sini dan tidak ikut etika berpolitik, saya tidak heran. Tetapi saya amat heran apabila tuduhan yang liar seperti begitu ditujukan kepada Datuk Seri Ajiji, Ketua Menteri Negeri Sabah sekarang ini. Dalam sikap beliau pula untuk menerajui kerajaan negeri Sabah melalui kaki tangan kerajaan. Saya sendiri telah mendengar Datuk Ajiji menasihatkan kaki tangan kerajaan, di mana dia mengatakan bahawa harus kaki tangan kerajaan itu bersikap mesra kepada pelabur-pelabur. Jangan kenakan syarat-syarat yang berat kepada pelabur-pelabur, kerana pelabur-pelabur daripada dua negara itu mereka mempunyai pilihan lain untuk melabur di tempat-tempat lain di mana suasana pelaburan ataupun iklim pelaburan adalah kondusif untuk melabur. Jadi mana kata Ajiji mau kaki tangan kerajaan untuk bermesra dengan pelabur-pelabur supaya minat pelabur dapat digamit untuk melabur negeri Sabah. Jadi saya tidak heran kalau Datuk Ajiji sendiri memberi contoh bahawa dia berkawan dengan pelabur-pelabur terkemuka, di mana itu adalah tugas beliau yang utama, yaitu menggamit minat para pelabur. Jadi kalau gambar-gambar yang disiarkan dalam media sosial bahawa Datuk Ajiji pernah bergambar dengan Thomas H., kita juga dapati bahawa di suatu ketika dahulu Datuk Thomas ini pernah bergambar dengan Datuk Safi Abdal sewaktu beliau Ketua Menteri. Kalau pula gambar-gambar itu adalah menjadi kayu penyukat kepada kredibiliti seseorang pemimpin, sedangkan pemimpin itu sama ada dia kenal dengan individu yang hendak bergambar dengan beliau atau tidak, kalau itu dibuat sebagai kayu penyukat, jadi janganlah pemimpin ambil gambar dengan sesiapa saja. Biar muka pemimpin itu memakai tuping sepanjang masa dan orang yang berjumpa dengan pemimpin itu juga pakai tuping sepanjang masa. Saya rasa tuduhan liar kepada
Datuk Ajiji, Yang Amat Berhormat Datuk Ajiji, Ketua Menteri Sabah, adalah suatu tuduhan liar, tidak berasas dan semata-mata dibuat oleh kena bermotif politik untuk mencalar imej beliau yang begitu bersih. Sebenarnya pengalaman saya dalam berpolitik di luar kerajaan, dalam kerajaan, tugas pembangkang adalah seperti demikian. Tetapi malangnya ialah kalau sekiranya kita pembangkang yang bertanggung jawab, kita harus buat tuduhan-tuduhan yang benar-benar berasas. Jangan kita buat tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Kerana mungkin di masa akan datang, tuduhan-tuduhan kita liar yang tidak berasas itu akan kena batang hidung kita sendiri. Seperti apa yang kita nampak dalam negara Malaysia sekarang ini. Kalau pemimpin-pemimpin pembangkang dahulu yang membuat tuduhan-tuduhan liar terhadap kerajaan yang sudah, jadi sekarang rakyat sudah pandai menilai bahawa segala pendirian yang sudah itu adalah serupa juga dibuat pada ketika sekarang ini, pada ketika waktu mereka memimpin. Itu pengalaman apa yang saya nampak sejak saya berpolitik dan telah berkhidmat di bawah 3 Perdana Menteri dan beberapa orang Ketua Menteri di negeri Sabah. Jika dilihat laporan polis juga sudah dibuat oleh kedua-dua pihak, keperluan untuk siasatan menyeluruh. Saya sebenarnya adalah seorang pemimpin yang benar-benar mempunyai reservation terhadap sosial media dengan lidakan informasi teknologi yang tidak terbatas ini. Oleh kerana dalam keadaan yang tidak terkawal, di mana sesiapa saja boleh membuat tuduhan liar kepada seseorang yang baik, saya rasa adalah tidak adil bagi orang yang kena tuduh itu. Setelah segala tuduhan-tuduhan telah dibuat dan ramai yang boleh membaca, ada pula orang yang membaca ini tanpa menyimak sama ada laporan itu betul atau tidak, terus mempercayai. Dan sebagaimana yang semua kita tahu bahawa politik itu berkisar di atas persepsi ataupun sakwa sangka, sangkaan buruk. Jadi bagi saya laporan polis itu adalah amat wajar dan mudah-mudahan nanti akan timbul kebenaran yang sebenar. Karena apa juga yang saya dapat tahu, ini hearsay, bahawa informasi-informasi yang didedahkan dalam sosial media itu sekarang ini adalah didapati daripada seorang individu disebut sebagai kaki tangan kerajaan yang mempunyai informasi dalaman yang telah mengeluarkan kenyataan tersebut atas sebab bahawa dia ini berkawan dengan pihak-pihak tertentu pula yang juga mempunyai minat untuk memohon permohonan tanah di kawasan Balambangan. Jadi ini perlu disiasat kerana Datuk Seri Ajiji ini adalah seorang Ketua Menteri yang dia terlampau baik. Dia tidak pandai mengaibkan orang lain. Kalaupun dia marah kepada pegawai-pegawai, dia bercakap secara berhema. Jadi saya tidak nampaklah karakter seperti Yang Amat Berhormat Datuk Ajiji ini sanggup untuk menggadaikan maruah beliau. Malahan seringkali beliau mengatakan bahawa dia tidak merancang pun untuk jadi sebagai Ketua Menteri. Malahan seringkali dia nyatakan bahawa dia kata sebagai Ketua Menteri ini saya tidak berniat untuk lama duduk sebagai Ketua Menteri. Jadi daripada karakter seperti begitu, saya tidak nampak bahawa dia ini adalah seorang pemimpin yang rakus, seorang pemimpin yang tamak, seorang pemimpin yang mau mendominasi kuasa dalam kerajaan negeri Sabah sekarang ini. Pada suatu ketika waktu saya menteri di Kerajaan Persekutuan dan Menteri Kerajaan Negeri, sebenarnya menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin atasan ini cuma sebagai pengeluar dasar. Yang melaksanakan dasar-dasar itu ialah kaki tangan kerajaan. Kalau misal kata umpamanya kalau kita boleh bayangkan setiap dasar itu sebagai satu idea bermakna otak dan pemikiran menteri-menteri yang menjalankan tugas, kaki tangan itu sebab dikatakan kaki tangan ialah kaki tangan kerajaan. Jentera kerajaan negeri Sabah atau di mana saja kerajaan ialah diketuai oleh Setiausaha Kerajaan Negeri. Jadi kalau sekiranya pegawai-pegawai kerajaan yang telah diamanakan oleh Ketua Menteri itu, dan wajar diingat bahawa siapapun Ketua Menteri, pegawai-pegawai kerajaan yang berkenaan masih juga duduk di tempat masing-masing.
Yang saya nampak Datuk Seri Ajiji ini sejak beliau mengambil alih sebagai Ketua Menteri, saya tidak nampak banyak pertukaran atau memindah pegawai-pegawai yang duduk dalam satu tempat strategik yang beliau terus memindah. Sebagai contoh, Setiausaha Kerajaan Negeri sekarang ini bukan dilantik oleh Datuk Seri Ajiji sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri. Lantikan beliau itu adalah daripada kerajaan dahulu. Tetapi Datuk Seri Ajiji tidak memindah siapapun, kecuali ada perkara-perkara yang beliau nampak, ini pengalaman saya, yang beliau nampak bahwa amat ketara bahwa seseorang pegawai itu harus dipindah. Jadi saya sama sekali tidak ragu dan yakin bahwa apapun tindakan yang dibuat oleh Datuk Seri Ajiji itu adalah mengikut lunas-lunas peraturan dan perlembagaan.